الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ودلالة الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين الحمد لله ثم الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Moga-moga dengan sifat syukur yang ada dalam diri kita ini Allah Subhanahu wa taala akan mengekalkan, seterusnya memberikan segala nikmat dan menambahkan bagi segala nikmat tersebut dengan penambahan nikmat di atas syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahbabuna fillah, alhamdulillah hari ini kita akan sambunglah pengajian kitab kita yang mana telah lama kita tangguh, yang mana telah lama kita berhenti satlah daripada pembacaan kitab-kitab kita ini. Dan alhamdulillah di awal tahun 2021 ini Allah Subhanahu wa taala bagi lagi kesempatan kepada kita untuk kita sambung pengajian kitab kita. Dan malam ni kita akan sambung pembacaan kitab Al-Arba'in Al-Ilmiyah, iaitu satu kitab yang disusun oleh Tuan Guru kita Syekhuna Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang ketiga. Pada hadis yang ketiga ini iaitu tanda-tanda kiamat tajuk dia. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم خروج الآيات بعضها على أثر بعض يتتابعن كما تتابع الخرز في النظام. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah sabda akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, tanda-tanda kiamat itu terjadi saling susul menyusul. Mereka berturutan seperti mana urutan manik-manik. Hadis riwayat Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini tuan-tuan mati Allah sekalian yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya beliau meriwayatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi yang mulia melalui lisan baginda yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata apa tuan-tuan? Tanda-tanda kiamat itu dia nak jadi saling susul menyusul. Lepas satu, lepas satu, lepas satu, tertib dia. Dan yang dikatakan tanda-tanda kiamat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berturutan seperti mana urutan manik-manik. Kalau kata kita duk pegang yang dikatakan tasbih, kita fahamlah. Tasbih duk susun elok tu, lepas satu, lepas satu, tengok cukup 33. Lepas satu, lepas satu, cukup 100. Lepas satu, cukup 1000. Maka Nabi SAW nak habaq mereka kita apa dia? Bahwasanya tanda-tanda kiamat ni
dia ada sebelum berlakunya kiamat. Bahkan tanda kiamat ni bukan semua orang tahu. Bahkan tanda kiamat ni bukan semua orang ambil perhatian. Sebab itu dikisahkan, diceritakan, dihikayatkan bahawasanya pada hari kiamat ini ramai orang yang tak sedar hak nak berlaku hari kiamat itu. Ramai yang tak sedar. Hari ini mungkin yang main mengaji tahu tanda-tanda hari kiamat. Hari ini yang duk mana di pusat-pusat institusi pengajian agama, yang ambil masa, ruang dan waktu seketikanya untuk kita mendalami bab agama Allah, khususnya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan berkenaan dengan hari kiamat, mungkin ada sikit sebanyak yang dia reti dan dia tahu bahawasanya tanda-tanda kiamat ni berlaku lagu mana. Tapi berapa ramai hari ini yang kita katakan kepada mereka, ramai di antara kita hari ini yang melihat kepada tanda-tanda yang manusia reka, lebih mereka utamakan daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, duk habaq mai. Nabi duk sabda dah ke kita, Allah Ta'ala duk habaq dah. Tapi berapa ramai kita yang kita tak tahu. Bahkan ramai di antara kita ni duk ambil berat, duk perhati berkenaan dengan konspirasi-konspirasi yang kita katakan kuasa-kuasa besar dunia. Ada kata yang ni Illuminati, ada yang kata yang ni Freemason, ada yang kata ini kekuatan kuasa besar dunia yang atom ini sekian ni. Sampaikan hari ini tuan-tuan, mati Allah sekalian, berapa ramai orang kita yang menolak hukum hakam semasa yang mana kita katakan pada hari ini terjadinya yang dikatakan ujian COVID-19 ni. Berapa ramai di antara kita yang tolak pendapat-pendapat agama, hukum hakam agama, fatwa-fatwa daripada Jabatan Mufti dan sebagainya, yang menolak akan apa yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Berapa banyak tuan-tuan? Ada tak kita duk dengar orang main bising kata, "Oi lah ni tak sepatutnya ni kita sembahyang jarak-jarak ni, tak ikut sunnah Allah." Tak ikut sunnah. Oi, mana boleh sembahyang duk tutup muka ni, yang ni makruh. Dalam keadaan yang orang luar semua terbuka, orang merata tempat dan sebagainya, masjid tutup, ini semua rancangan Yahudi. Tu dia. Bahkan ada di antara kita, vaksin apa vaksin, tawakal sama ke Tuhan Allah. Bagaimana kita menggunakan mi'yar ataupun kita katakan timbangan untuk kita meletakkan satu-satu hukum itu adalah bersesuaian ataupun tidak dengan zaman ke zaman. Kita duk kalut dengan konspirasi. Ada di antara video-video yang kadang-kadang kita tengok sampai cerita, sampai kata, saya kecewa dengan ulama-ulama hari ini. Kecewa dengan ulama sebabkan apa? Sebab fatwa-fatwa yang dikeluarkan agak bercanggah, ataupun kita kata dari segi mata kasar ataupun ilmu kita yang rendah ini, kita mengatakan itu bercanggah dengan sunnah. Bahkan ada dalam grup WhatsApp kadang-kadang saya duk tengok ni, boleh pula duk perli-perli. Alhamdulillah hari ni boleh sembahyang subuh rapat-rapat, mesti Nabi suka hak subuh kali ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan, mufti yang mengeluarkan fatwa, para ulama di seluruh dunia yang mengeluarkan fatwa, bukan kerana telunjuk yang dikatakan mazhab WHO ke, bukan kerana konspirasi yang dikatakan. Kita serahkan apa yang telah mereka lakukan sekiranya ada itu kepada orang yang telah melakukannya. Tetapi dari masa ke semasa melihat kepada keadaan, melihatkan kepada kita katakan keadaan semasa, para ulama memerlukan kepada rujukan. Kita memerlukan kepada rujukan. Rujukan kita di dalam perkara agama adalah kepada ahli ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahli zikir itu bukan merujuk kepada ulama saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, orang yang alim ulama dalam bidang masing-masing sekiranya kamu tidak mengetahui. Misalan kita katakan dalam isu COVID-19, ya, para ulama dibenarkan ada kemampuan untuk mengeluarkan fatwa dan pandangan. Tetapi dalam bab tersebut tidak boleh kita letak tepi akan pendapat-pendapat orang-orang yang bidang dalam hal tersebut, iaitu para doktor.
Kalau kita tengok dalam bab kita cerita bab vaksin hari ini ni, Masya Allah, ulama dunia sedang duk bincang, dah ada keputusan, dah ni apa semua, sehingga kan ada beberapa para ulama dunia pun dah mula ambil vaksin dah. Kita hari ini lari daripada vaksin, lari daripada yang mana dinasihatkan oleh pihak-pihak yang berautoriti dalam bab-bab tersebut. Sebab itu tak salah untuk kita nak mengkaji, tapi jangan terlalu kita ta'assub kepada, kita katakan, pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan orang-orang yang kita katakan konspirasi yang sebegini rupa, sehingga akan meletakkan Al-Quran dengan hadis sallallahu alaihi wasallam itu di tepi. Hari ini banyak duk tengok dalam Facebook, duk tengok dalam WhatsApp, duk tengok dalam internet, semua duk rujuk jenis-jenis lagu ni. Mana dia yang kita yang nak jadi rujukan para nabi dan para rasul, itu para alim ulama kita, para kitab-kitab yang telah ulama-ulama kita muktabar, yang ulama-ulama kita tulis. Kadang-kadang kita ditipu oleh diri kita sendiri, kadang-kadang kita ditipu. Tuan-tuan, mau tak mau pun atas dunia ni, kita terlalu banyak masa kita duk fikir berkenaan dengan konspirasi Yahudi dan sebagainya ni. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran. Fikirlah lagu mana pun, bersembanglah lagu mana pun, memang jenis kita katakan musuh-musuh agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala takkan diam selagi mana kita tak rosak agama kita. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takkan reda yang dikatakan orang Yahudi, orang yang banyak menyimpang dalam agama kepada kamu, wahai orang yang beriman, sehingga kamu mengikuti yang dikatakan jejak langkah dia. Allah Ta'ala sebut dah. Kita pula duk pergi ulang cari pula, mana ni. Kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah, memang musuh Allah Ta'ala akan menjauhkan manusia ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi duk buang masa, masih lagi duk pergi tengok benda-benda yang kita katakan, duk pergi kaji benda-benda yang dalam bayang ni, kita tak tahu sahihnya lagu mana. Di antaranya perkara-perkara yang kita sebut ialah melibatkan kepada tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat hari ni pakat duk bahas belakang ni. Pakat duk bahas belakang. Hakikat sebenar, tuan-tuan, kita ni tak tahu tara mana pun yang nak dikatakan hari kiamat ni, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu dekat kita sikit, dan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita sikit. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman di dalam surah Al-A'raf. Allah Ta'ala kata apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Maksud dia, Allah firman dah dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala habaq dah kepada kita dalam kitab panduan kehidupan kita. Allah Ta'ala firman, Allah kata, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Bilakah masa datangnya hari kiamat? Tuan-tuan, bukan kata kita, zaman Nabi, sebelum zaman Nabi pun soalan ni duk ada dah. Mata sa'ah, bila nak mai hari kiamat ni? Bila nak mai hari kiamat ni? Itu jenis PA kita dah, manusia. Cari benda yang tak ada ada depan mata, tak pernah kita nak hargai. Duk tanya benda-benda yang kadang-kadang benda itu, kadang-kadang pertanyaan itu, ada benda yang kita tanya bagi manfaat dalam hidup kita, ada benda yang kadang-kadang soalan itu tak beri bagi manfaat kepada kita. Misalan, apa guna kita tanya pasal apa hikmah diletakkan maghrib 3 rakaat, isyak 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 dan asar 4? Ya, pasti insya-Allah ada hikmahnya. Tapi bagi kita, kenapa kita nak tahu sangat yang kata berapa rakaat, apa hikmah? Apa kalau kata kita tahu 3 rakaat sebab apa, 4 rakaat sebab apa, adakah akan bertambah yang dikatakan amal ibadat kita kepada Allah?
Berapa ramai orang-orang yang dibacakan ayat-ayat Allah di telinga mereka, mereka menutupkan telinga-telinga mereka daripada mendengar ayat-ayat Allah. Sama saja. Maka ada orang di atas dunia ni yang duk tanya benda-benda yang sebegini rupa. Mata sa'ah, bila yang dikatakan hari kiamat berlaku? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, ada depa mereka ini bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang hari kiamat, bilakah masa datangnya? Maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya pengetahuan mengenainya hanya sanyalah ada di sisi Tuhanku. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menerangkan kedatangannya pada waktunya melainkan Dia. Jelas dah tuan-tuan. Dulu kita duk pergi dengar apa dia duk cerita kata kiamat ni tahun 2012. Mula pergi kat 2021 dah. Tak kiamat juga. Ada orang duk pergi teka kata nak jadi 40 tahun lagi. Sampai kelar tak jadi-jadi juga. Duk buat apa benda yang tak ada faedah. Allah Ta'ala dah sebut dah. Nak tahu hari kiamat ni Tuhan je. Tahu hari kiamat ni Allah Ta'ala aja. Tak usah duk buat kerja yang tak ada manfaat dan bukan kemampuan kita. Sebab itu ketika mana ada para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, ada sahabat pergi jumpa dengan Nabi SAW, pergi tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bila nak berlaku hari kiamat ni? Cuba tengok bagaimana Nabi SAW dorong ataupun ajak para sahabat memikirkan berkenaan dengan hari kiamat. Bagaimana Nabi SAW ajak? Apabila ditanya kepada Nabi, mata sa'ah, bilakah yang berlaku hari kiamat? Nabi jawab balik soalan dengan soalan, tuan-tuan. Nabi jawab balik soalan dengan soalan. Apa kata Nabi SAW? Ma a'adatta laha. Apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari kiamat? Orang tanya ke Nabi, ya Rasulullah, bila kiamat ni? Soalan. Nabi jawab balik dengan soalan. Hang sedia apa dah? Allah, kamu sedia apa dah? Kenapa ditanya akan soalan dengan soalan? Sebab itu dalam bab uslub pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak berpuluh cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak. Ada cara, ada ketika Nabi ajak dengan menekankan satu-satu benda, Nabi sebut 3 kali. Itu di antara cara. Ada juga di antara cara Nabi dengan soal jawab. Kadang-kadang ada Nabi tanya sahabat, kadang-kadang ada sahabat tanya Nabi. Saya biasa tengok satu kitab khas tebal juga, menulis berkenaan dengan semua soal jawab, hampir kita katakan kebanyakan soal jawab di antara sahabat dengan Nabi SAW. Ada yang Nabi tanya sahabat, ada yang sahabat tanya Nabi. Bahkan di antara hikmahnya soalan Nabi kepada para sahabat ini, kalau kita tengok dalam banyak riwayat-riwayat hadis Nabi SAW, bila Nabi tanya kepada para sahabat, adakah kamu tahu mengenai hal ini? Misalnya, tengok apa jawapan yang diberikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Padahal dalam ramai-ramai sahabat ada aja yang sahabat-sahabat tahu soalan Nabi SAW. Mungkin Nabi bertanya dalam bab hal kehidupan mereka. Mungkin Nabi tanya berkenaan dengan hukum hakam ataupun memperingatkan balik berkenaan dengan hukum hakam yang memang dah ada dalam Quran. Tapi lihat bagaimana para sahabat menjawab akan pertanyaan Nabi itu. Adakah kamu mengetahui akan hal ini? Maka kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sebab apa? Di antaranya ada terdapat banyak hikmah akan apa yang berlaku oleh para sahabat buat lagu tu. Di antaranya ialah apa? Walaupun hikmahnya ialah walaupun para sahabat tahu satu-satu benda itu, tapi kalau mereka kata Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul itu lebih mengetahui, maka Nabi akan jawab balik soalan tersebut dengan jawapan yang mana mungkin mereka hanya mengetahui kadar ini sahaja, hak Nabi nak jawab lebih lagi, maka bertambahnya ilmu ketika itu.
Berbeza dengan Nabi tanya, hang tahu tak benda ni? Tahu dah Rasulullah. Nabi pun tak cerita dah. Hikmah ke? Nabi pun tak cerita dah. Rahsia ke? Nabi pun tak cerita dah. Faedah dah. Sebab apa? Bila sahabat kata kami tahu dah, maka Nabi tak cerita, maka rugi di situ oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebab tu kita tengok dalam adab soal jawab, sesungguhnya Allah dan Rasul itu lebih mengetahui walaupun hakikat dia tahu. Sebab apa? Nak tahu yang dikatakan jawapan ataupun rahsia ataupun ilmu yang ada pada Tok Guru. Sebab tu kita ada tuan-tuan, kalau kata Tok Guru tanya, tengok keadaan. Ada masa jawab, ada masa tak apa-apa nak tahu Ustaz ni. Kalau kita Ustaz terang sikit lagi dulu mana. Itu. Tu yang nak bertambah ilmu. Soal miftahul ilm, akan soalan itu yang dikatakan kunci kepada ilmu. Soal jawab. Maka di antara usul Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ta'lim yang dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya ialah dengan cara macam mana mengajar ataupun kita katakan soal dan jawab. Sebab itu banyak sangat. Maka dalam hadis tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'adatta laha, apa yang telah kamu bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Nampak? Ada ketika Nabi bila ditanyakan hari kiamat, Nabi akan habaq kata tanda-tanda kiamat. Ada keadaan Nabi tanya balik, ma'adatta laha, hang tu saja tanyalah berkenaan hari kiamat bila, cuma nak tahu hang sedia apa dah. Cuba tengok dua keadaan yang berbeza. Ada ketika Nabi tanya macam mana, ada ketika Nabi jawab macam mana. Sebab itu kalau kata kita buka dalam kitab-kitab yang besar, kadang-kadang kita buka dalam kitab-kitab yang kita katakan menceritakan berkenaan dengan hari kiamat, kadang-kadang kita tengok ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Kata guru kami Syekh Ali Jumaah hafizallah taala bila mengatakan sedut apa nama yang dikatakan tanda kecil semua berlaku dalam dunia. Dua tunggu hak besar. Dan hak besar ni pula disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah ni, bahwasanya akan keluar yang dikatakan tanda-tanda hari kiamat ni menyusui satu persatu ikut tertib belakang. Maka ada tanda, ada sebagian ulama mengatakan tanda besar itu 10, ada kata 6. Tapi boleh dikatakan yang paling mula sekali, tanda kiamat besar yang paling mula apa dia? Tanda kiamat yang paling besar, bermulanya tanda kiamat tersebut yang paling awal, nombor 1 ialah apa? Iaitu terbit matahari daripada timur ke barat? Timur ke barat? Barat daya. Tahu pari. Timur ke barat pula? Belah barat. Selalu kita tengok naik gunung, tengok cuaca naik gunung pula. Selalu naik gunung tengok cuaca naik gunung pula. Hak tu tanda paling awal disebutkan oleh para ulama. Maka mula hak tu dulu, baru hak namai ni keluarnya yang dikatakan Ya'juj Ma'juj, keluar yang dikatakan Asy'ab, yang ni keluar yang dikatakan Dajjal, keluar yang dikatakan Nabi Isa, keluar yang hak nu 12 belakang-belakang lah. Hak mula sekali tentang mana? Iaitu keluar yang dikatakan matahari bukan daripada tempat keluar dari asal. Bahkan masa itu pun ramai orang tak tahu lagi. Sebab apa? Disebutkan dalam riwayat ada menceritakan bahawasanya ketika mana berlaku yang dikatakan matahari itu selalunya naik koleng tu, sebelum ni naik sebelah ni, sebelah ni naik sebelah sana tu nak jadi lagu mana, dia kebiasaannya, jadi kebiasaannya itu berbeza sikit saja. Orang tak boleh nak cari. Sebab itu dalam Quran ini Allah Ta'ala sebut apa dia? Huru-hara hari kiamat itu amatlah berat menggurunkan makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ia tidak datang kepada kamu melainkan secara mengejut. Mereka bertanya kepada Musa, Allah engkau sedia mengetahuinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan mengetahui hari kiamat ini adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hari yang dikatakan hari yang terbitnya matahari tersebut, ketika itu yang bangkit sembahyang subuh tetap bangkit sembahyang subuh, yang bangkit tahajud tetap bangkit sembahyang tahajud, yang tak bangkit tetap tak bangkit juga sembahyang subuh, yang tak bangkit tahajud tetap dia tidak akan bangkit juga solat tahajud.
Maka kita katakan waktu Isra' ataupun waktu naik matahari, kita katakan dalam 7.20 lah ni. Tengok-tengok 7.25 tu gelap lagi. Ni hari yang dikatakan hari yang terbit daripada barat ni lagu mana? 7.20 tu kita dah tengok gelap lagi. Pukul 8 duk gelap lagi. Pukul 9 duk gelap lagi. Orang duk sembang, orang tanya, hari ni duk gelap ni apa nak hujan tu? Kan ramai ribut lalu mana ni tengah musim banjir duk kerak ni. Sampailah masuk waktu Zuhur, tetap lagi dalam keadaan gelap. Masa tu orang kau duk bincang. Masa tu orang kau duk bincang lah. Lagu mana yang dikatakan matahari tak naik ni sampai waktu Zuhur ni. Masa tu Tok Bilal yang mana ada ilmu, yang mana mengaji, kita katakan bab waktu dan sebagainya, bab hukum semasa dan sebagainya, dia akan terwih azan walaupun tak ada tanda. Walaupun tak ada tanda, dia tengok kira-kira ni kan rekodnya waktu masuk dah waktu Zuhur ni, tak ada kira ginjak lagu mana lah ni, nak ginjak apa yang keluar benda ni, dia terwih yang dikatakan pegang-pegang mic azan tu. Pukul 3, pukul 4, pukul 5 orang pakai duk kumpul lah. Ni lagu mana cerita ni matahari tak naik ni. Try tanya NASA tengok, buka water berita tengok apa mereka nak cerita ni. Macam kita lah COVID-19 dulu masa awal-awal ni kamu tengok dia katakan keputusan ni sampai tiap waktu. Hari ni berapa, hari ni berapa, hari ni berapa. Lah, main tahu lah. Apalah beribu pun beribu lah bagaimana. Masa tu pakai duk-duk ni. Tanya NASA tak tahu, tanya apa belakang tak tahu, tak berita pun tak keluar apa. Mereka pun satu fenomena alam yang pelik, kami pun tak tahu tak arti nak abang. Sebagian ulama mengatakan 2 hari akan jadi macam tu. Sebagian ulama mengatakan daripada had dalil, mengatakan hari itu masuk hari yang ketiga. Wallahu a'lam. Hari yang lah tu, sama ada hari yang kedua ataupun hari yang ketiga tu, barulah pagi tu matahari terbit. Terbit tu keluar belah nur. Terbit tu duk tahu lah, keluar belah nur, belah barat lah. Habis. Masa tu berapa ramai yang nak menyebutkan amanna billah, amantu billah, kami berimanlah dengan Tuhan, aku berimanlah dengan Tuhan. Masa tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan lagi diterima yang dikatakan taubat dan juga iman. Taubat Allah Ta'ala nak terima setiap masa kecuali 2 masa. Taubat ni Allah Ta'ala akan terima daripada kita sebagai seorang hamba ni bila-bila masa. Buat salah, segera dengan istighfar. Silap kata orang, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Silap buat dosa kecil, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku maha hina di sisimu ya Allah. Ampunkan ketaksiran aku ya Allah, ampunkan maksiat yang aku lakukan ya Allah. Istighfar segera, Allah Ta'ala akan terima bila-bila masa. Tapi beringat dengan 2 masa. Taubatlah lagu mana pun, istighfarlah lagu mana pun, buatlah lagu mana cerita pun, Allah Ta'ala tak terima dah dalam tempoh 2 tempoh ni. Apa dia? Yang pertama ketika mana nyawa duduk di rongkong lah. Kita ingat peristiwa yang dikatakan Fir'aun laknatullah alaih, yang mana ligan Nabi Musa dan pengikutnya lah kali lemah di laut. Ada sebagian ulama mengatakan bahawasanya Fir'aun cuba beriman ketika saat itu, tapi tidak boleh, tak sempat dah. Pasal duk tahun ni dah Allah Ta'ala tak terima. Fir'aun berlaku depan-depan mata Nabi Musa, lempar tongkat jadi ulang, tak beriman lagi. Buat lagu ni tak beriman lagi. Tengok macam ni mukjizat, tak beriman lagi. Dekat nak mati baru kata ya Allah, aku beriman dengan engkau dan Musa ya Allah. Habis dah duk tahun ni dah. Habis dah. Allah Ta'ala tak terima dah waktu. Waktu yang kedua ialah ketika mana terbitnya matahari daripada barat, maka Allah Ta'ala tak terima dah taubat masa itu. Wal-ayazbillah. Wal-ayazbillah. Minta jauhlah ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami diri kami ni jahat ya Allah. Dan kadang bagi kami ni dosa besar, dosa kecil saja ya Allah di akhir zaman ya Allah. Pandanglah kami ya Allah. Ada juga dalam masa-masa kami yang sikit hidup atas dunia ni kami buat kebaikan kepada-Mu ya Allah. Maka jadikanlah sebab-sebab kebaikan yang kecil itu sebagai salah satu sebab kami sempat untuk taubat kepada-Mu ya Allah. Doa banyak-banyak.
Sampai dua masa tu habis cerita. Jadi bila yang dikatakan mula-mula saja, yang dikatakan terbit matahari daripada barat tersebut, maka selepas tu dia duk main kusur dah. Dia duk main sikit, dia main sikit, dia main tambah, dia main tambah, dia main tambah, dia main tambah, dia main tambah. Lah kali keluar saja, lah kali keluar bawah belakang tu, dia akan main kemudian seperti mana hadis yang kita baca, dia akan main menyusul. Lepas satu, lepas satu. Nah, lah sekali habislah yang dikatakan tiupan sangkakala habis. Tiupan sangkakala kali yang pertama lagu mana, kali yang kedua lagu mana, nanti kita akan tengok pada perbahasan yang akan datang insya-Allah pada tajuk-tajuk yang berkaitan. Sebab itu tuan-tuan dan mati Allah sekalian, saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan perempuan mati Allah sekalian, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, alhamdulillah. Selagi mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan yang dikatakan masa dan umur kita yang panjang. Sebab itu dalam tahun yang baru ni tuan-tuan, kita masuk 2021 ni, bukan untuk kita nak seronok, kita bangga yang kata umur kita panjang, jangan. Sebab itu ada orang sahabat Nabi tanya kepada Nabi, nampak? Sahabat tanya Nabi, nak dapat ilmu tanya ke Nabi. Sama macam kita tuan-tuan, nak boleh ilmu tanya ke guru. Ustaz, depa duk kata ni lagu lagu mana Ustaz pandangan? Saya pun pening Ustaz tengah long. Pening lah. Saya pun tak apa nak jelas Ustaz tengah cerita sikit pak. Itu ialah tanya. Maka ada sahabat tanya kepada Nabi sallallahu, ya Rasulullah, siapa dia manusia paling baik? Sahabat tanya kepada Nabi sallallahu, siapa dia manusia yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Siapa yang panjang umur dia dan baik juga amalannya. Nampak? Memang kita mengatakan bahawasanya masuk syurga ini bagi kita amal akidah Rasulullah SAW. Kita mengatakan bahawasanya orang yang masuk syurga bukan kerana amal, tapi kerana yang dikatakan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok banyak saja riwayat, banyak saja kisah, banyak saja cerita, banyak saja yang kita katakan dalil-dalil menyebutkan bahawasanya ada orang yang tak pernah buat amal, ada orang yang sepanjang hidup dia buat maksiat, ada orang yang sepanjang hidup dia buat kelaku bodoh yang kita katakan atas dunia, asalnya dia mati dalam keadaan baik, dia terus masuk syurga. Dia tak ada waktu untuk beramal, dia tidak ada waktu untuk buat amal soleh, tak ada sempat nak sembahyang tak mana, tak ada sempat nak qiyam lail tak mana, tapi mati dia dengan cara yang baik, masuk dia dalam syurga. Ada orang yang jahat dan sampai sehingga kan dah tertulis dah nama dia, dia tu nak masuk api neraka, tapi disebabkan dengan keberkatan yang dikatakan dalam bulan Ramadan, dibebaskan lebih kurang 80,000 orang satu hari dalam yang dikatakan bulan Ramadan bagi orang-orang yang mana duduk dalam neraka ataupun dah diwajibkan bagi dia masuk dalam neraka. Ahli maksiat, tetapi mereka masih lagi dipandang dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada hadis ini kata Nabi SAW, man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu, iaitu siapa yang umur dia panjang dan baik juga amalnya. Itu salah satu tanda dalil yang mengatakan bahawasanya kita bukan boleh ikhtiar ataupun kita bukan boleh tawakal saja. Oh ya Allah Ta'ala ni maha penyayang, takkan saya ya Allah Ta'ala tak ampun, cara-cara ni dosa, cara ni pasal dia nak masuk neraka pun sangat dia pun amboi. Dan lagi duk sembang kalau saya masuk neraka pun dia pun jangan. Neraka ni tuan-tuan yang paling remeh, paling kecil, paling lekeh azab ni, pakai selipar mengelegak kepala otak ni, duk bunyi bubuk supaya hak tu paling sikit. Dalam riwayat dikatakan bahawasanya dia menyangka bahawasanya dia kena azab yang paling teruk, sedangkan itulah azab yang paling rendah dan paling remeh dalam neraka. Jangan buat main tuan-tuan, kita duk melawak main, kita kata Allah tak apa, silap-silap sikit masuk neraka sat dia kot. Tak boleh. Kita kalau boleh ni tak mau langsung sentuh api neraka, nak lalu tepi tebing pun kalau boleh kita tak mau. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu." Siapa yang mana dia ni umur dia panjang dan baik juga amalnya. Saya nasihat kepada diri saya dan tuan-tuan ibu ayah bagi Allah sekalian, saudara-saudara fillah. Masih ada masa yang kita katakan masuknya tahun baru ini Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sebenarnya bukan saja panjang. Allah Ta'ala nak bagi masa yang lebih panjang kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah kita dengar tanda hari Jumaat, tubu ila Allah taubatan nasuha.
Taubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Bukan saja-saja Rasulullah. Sebab kita ni kullu bani Adam, kita ni setiap bani Adam yang khata'un, orang yang banyak buat dosa. Wa khairul khata'in, orang yang paling baik sekali dalam orang yang buat dosa ni siapa dia? Tawwabun, orang yang sentiasa taubat kepada Allah Taala. Taubat memang ada hadis riwayat menceritakan ada berkenaan dengan ambil ayat sembahyang 2 rakaat dan sebagainya. Ada sebagian ulama mengatakan itulah yang dikatakan sembahyang taubat. Ya. Tapi dalam masa yang sama, dalam keadaan yang sama, kita tak sempat misalnya kita katakan duduk dalam kereta, kita melihat benda yang haram. Adakah ketika itu kita nak segera pimpin ayat sembahyang nak solat taubat? Tak sempat. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Masa tu lalu juga Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ala 'ahdika wa 'adika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya, abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Istighfar dengan sayyidul istighfar dengan istighfar mana-mana sirah ataupun gaya ataupun cara yang boleh kita istighfar. Kalau kita hanya tahu dengan astagfirullah saja, ya silakan astagfirullah saja. Kalau kita boleh dengan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, silakan dengan cara macam mana pun. Tapi segerakan taubat. Sebab apa? Panjangnya umur itu ialah orang yang panjang umur lebih baik juga amal dia. Dan kata sahabat, tanya sahabat lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau lagu tu siapa dia pula yang paling bodoh ya Rasulullah? Siapa pula yang paling jahat ya Rasulullah? Siapa pula yang paling Allah Ta'ala benci di muka bumi ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, man tala umruhu, siapa yang panjang umur dia tetapi buruk pula amalnya. Allah wal-'iyazubillah. La'ayazubillah. Panjang umur tapi tak guna duit Allah. Tak guna duit. Kita kalau boleh lebih lama ni, kita nak ditumpang ilmu orang lama ni, kita nak tumpang pengalaman orang lama ni. Tapi kadang-kadang setengah-setengah orang lama kita pergi jumpa Allah Akbar. Dia boleh tanya kita ni siapa tak nikah lagi. Tak tahu lah nak buat mana, cuba cari lah tapi tak jumpa lagi mana. Hampa tak erti. Meh rumah balong baru nak turun. Kemas cara. Kita pun pipi ingat nak turun ada apa? Ada lagi lah minyak dagu dah 3 titik ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok kita ingat dia nak biarkan cucu dia ke apa? Tak ada juga. Ajak kita pakai apa? Minyak dagu. Allah. Berapa ramai orang hak kita berumur hak jenis tu. Dia nak tikam nombor ni bukan susah mana. Sebagaimana kita tengok takwim sembahyang, dia tikam nombor dia pun ada takwim dia juga umrah. Tahu takwim. Bagilah jadi orang yang tua, orang yang berumur tetapi baik juga amal dia. Nah, insya-Allah Allah Taala panjangkan umur kita dalam keadaan ibadah. Allah Taala panjangkan umur kita dalam melakukan kebaikan, dan kita harapkan juga kebaikan yang kita buat, amal yang kita buat, ibadah yang kita buat itu Allah Subhanahu wa taala terima. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah mati Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap pengesak bahasa. Dalam tempoh yang kita katakan yang ada hari ini, kita tak boleh panjang sangatlah. Kita meraihkan. Alhamdulillah ni pun ada ruang juga untuk kita sampaikan dakwah. Ada ruang juga untuk kita duduk dalam majlis ilmu setelah mana berbulan kita tak duduk dalam majlis ilmu. Moga insya-Allah Allah Taala terima amal kita, bagi kebaikan kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Nanti kita akan sambung pada hadis yang keempat berkenaan dengan kedermawanan dan juga bertolak ansur insya-Allah pada bulan hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbana zidna 'ilma wasi'na fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azza fi 'uyunihim. وجعلنا وجها في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا مبدعا بلا مثال ويا قائما بلا نوال. لك الحمد لك منا ولك الشرف على الصلاة والسلام. الحمد لله